أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali pada pagi ini, pagi Jumaat, nak menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, kita dah berada di penghujung bulan Rejab. Sekejap je rasanya dah sampai hujung bulan Rejab dah. Nak masuk Syaban pula. Awal Syaban, nanti sedar-sedar je nanti kita dah sampai di penghujung Syaban. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. InsyaAllah dari Jumaat ke Jumaat, dari hari ke hari, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk terus fokus kepada apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Baik, kita sedang bincangkan topik apa sekarang? Bagian apa sedang dibincangkan? Kita sedang bincangkan tentang topik Taukid, Ustaz. topik taukid, dan bahagian taukid yang sedang kita bincangkan adalah huruf taukid. Sebab nanti kita ada taukid yang Huruf berbentuk taukid, Ustaz. yang bukan huruf. Baik, huruf taukid. Alhamdulillah. Tapi kita semua sedang berpijak di bumi yang nyata. Sedang melihat kepada huruf taukid ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai kata penegas. Kita dah melihat pada huruf taukid yang pertama, iaitu inna dan juga anna. Inna dan juga anna, apa bezanya? Inna mula-mula, anna pertengahan. Inna mula-mula, anna pertengahan. Inna dia akan berada di awal ayat. Anna dia akan digunakan di pertengahan ayat ataupun pertengahan cerita. Kadang-kala Quran dah habis dah ayat tu, dah ada nombor dah. Tapi so dia mulalah nombor ayat yang baru. Kan? Tapi dia gunakan anna. Pada zahirnya nampak macam ayat baru, tetapi rupa-rupanya dia sedang meneruskan cerita ayat yang sebelum tu. So ceritanya belum habis lagi lah. Jadi digunakanlah anna. Depan ataupun belakang, tengah ataupun di awal, fungsinya sama, dia adalah apa? Huruf taukid sebagai satu bentuk penegasan. Baik. Ustaz. Silakan. Ustaz. Tak ada, tadi baca surah Kahfi. Baik. Saya perasan ada 3-4 tempat yang inna dia tengah-tengah, Ustaz. Apa dia punya itu? Signifikan dia? Inna tu di tengah-tengah. Okey, baik. Inna dia akan berada juga di tengah-tengah ayat yang zahirnya tengah, tetapi dari sudut bahasa penceritaan itu berada di awal. Contoh, kalau kita awal ayat kita ada dalam surah Al-Kahfi itu antaranya qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya buka mushaf lah. Nampak sikit. Kita buka. Itu apa? Ayat 30 Jisan, ayat berapa tu? 30 Ustaz. 30. Ayat 30. Cuba. Ayat yang ke-30. Itu surat 297. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kita ada inna di sini, okey. Huruf taukid. Kemudian kita ada satu lagi inna. Di sini dia adalah inna plus na. Inna ada plus
last. Okay. Baik. So dia berada di tengah-tengah ayat. Dia bukan berada di awal ayat. Baik, kita katakan inna ini dia selalunya digunakan di awal ayat. Baik. Pertama inna kebiasaannya dia digunakan di awal ayat. Yang pertama. Yang kedua, inna ini kadang-kadang dia berada di awal ayat bila kita melihat kepada kedudukan perkataan tu dalam ayat. Contoh. Contoh. Kita kan dalam bahasa Melayu kita ada subjek dan juga predikat. Okay. Dalam bahasa Arab, inna ini kalau kita boleh gambarkan, inna dia boleh berada di awal subjek ataupun dia boleh berada di awal predikat. Dia boleh berada di awal subjek ataupun berada di awal predikat. Kerana kadang-kadang kita nak tekankan yang subjek, kadang-kadang kita nak tekankan yang predikat. Kan? Contoh, kita nak kata buku itu berwarna merah. Contoh, ataupun buku itu merah contohnya. Kan? Kita boleh kata sesungguhnya buku itu merah. Ataupun kita boleh tulis buku itu sesungguhnya ia merah. Jadi ada dua cara kita nak melontarkan penegasan tu. So kalau kita guna sesungguhnya buku itu merah, tu ayat yang biasalah. Kalau kita guna, tapi ada penegasan tak? Ada. Kalau kita sebutkan buku itu sesungguhnya merah, betul tak ayat tu? Betul. So dia nak highlightkan di mana? Dia nak highlightkan lebih lagi tentang apa? Tentang warna merah buku tu. So dia letakkanlah sesungguhnya itu yang berada di tengah-tengah. Maka taukid dia digunakan, contoh untuk inna ni kita fokuskan, dia boleh berada di awal subjek ataupun boleh berada di awal predikat, kerana kedua-duanya itu dikira sebagai macam permulaan. Kerana subjek kalau dia sahaja ada sesungguhnya buku, lengkap tak ayat? Tak lengkap. Dia perlukan kepada predikat untuk nak terangkan. Kalau kita ada predikat je, sesungguhnya merah, lengkap tak ayat? Tak lengkap. Maka subjek dan juga predikat, kedua-duanya itu dia dianggap seperti awal ayat. Dianggap seperti awal ayat kerana kedua-duanya kena ada melengkapkan satu sama yang lain. Maka itu cara yang Arab guna, cara yang bahasa Arab gunakan antaranya Al-Quran. Al-Quran menggunakan bentuk yang begitu. Sama ada dia tekankan kepada subjek ataupun dia tekankan kepada predikat. So ada waktu dia akan tekan daripada awal, ada waktu yang dia tekankan betul-betul kat belakang tu sebab dia nak fokuskan lebih kepada yang belakang tu. Maka di sini dia nak fokuskan kepada mana? Innallazina amanu wa amilus solihat. So dia nak tekankan tentang satu kumpulan iaitu orang beriman dan juga orang yang beramal soleh. So ada satu penekanan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tak akan mensia-siakan usaha ataupun ganjaran orang yang dia buat baik. Jadi Allah nak tekankan di sini tentang orang beriman dan juga beramal soleh, maka mereka akan mendapat ganjaran yang baik. Allah tak akan sia-siakan amalan dia orang. Tapi Allah nak tekankan dua kali di sini bahawa apa yang diorang buat ni memang takkan sia-sia. Memang takkan sia-sia. Macam kita kata, sesungguhnya apa yang kamu semua buat ini memang tidak akan sia-sia. Macam itulah lebih kurangnya lah. So dia nak tekankan kepada grup yang di tengah cakap, orang beriman dan beramal yang soleh, bahawa amalan mereka tak sia-sia. Tapi Allah nak tekankan lagi sekali, Allah letakkan lagi sekali huruf taukid di tengah-tengah tu, nak fokuskan kepada apa yang Allah nak betul-betul sampai, Allah nak highlightkan tu, iaitu tentang amalan mereka itu tidak akan pernah sia-sia. Walaupun kecil, walaupun orang tak pandang, dia tidak akan sia-sia. Maka dia letakkanlah huruf inna itu lagi sekali berada di tengah. Dia berada di mungkin juga Ustaz, pasal inna yang tengah tu dia lepas tu dia jumlah Ustaz, dia complete ayat. Jadi macam dia mula daripada ayat tu. Betul. Okey. Betul. Dan belakang tu pun dia adalah satu ayat yang tak disampaikan. Depan pun satu ayat tetapi dia kena bergabung untuk nak lengkapkan dia punya makna lah. Cuma belakang tu dia dah sampaikan lah
dah tahu dah dapat maklumat. So yang depan ada lagi maklumat, bila digabungkan dia lengkap. So ini part bila kalau kita lihat daripada sudut nahwu, sudut i'rabnya, so kita akan lebih jelas dia punya subjek, predikatnya, depan belakangnya itu. Jadi jadi Al-Quran dia adalah benchmark untuk bahasa Arab. Dia adalah benchmark untuk bahasa Arab. Sebab itu kalau kata apa kaedah yang dah ada dalam bahasa Arab, bila dijumpai dalam Al-Quran berlainan, maka kaedah bahasa Arab akan mengikut ataupun tambah lagi satu bahagian dalam bahasa Arab tu. Kalau Quran ada sebut. Baik. Antara contohnya saya sebutkan, sebelum ini kan kita dah belajar qad kan? Kita dah belajar qad sebelum ni. Terjemahan qad adalah sesungguhnya. Samalah sesungguhnya, kita tahulah sesungguhnya kan. Kita dah belajar qad. Belum lagi, kita belum belajar qad. Oh, belum belajar lagi Kita belum sampai lagi saya rasa. Dah Ustaz. Sudah. Okey, dah. Okey. Okey, kita dah sampai dekat qad. Okey, baik. Untuk qad kan. Saya kongsikan minggu lepas. Qad ini dia masuk dengan fi'il madhi dan dia masuk pada fi'il mudhari'. Dia ada dua je. Madhi ataupun mudhari'. Baik. Bila dia masuk pada fi'il madhi, dia akan jadi makna lain. Dia masuk pada fi'il mudhari', dia akan jadi makna lain. Baik. Saya nak bagi contoh pada fi'il mudhari'. Fi'il qad ini bila dia masuk pada fi'il mudhari', ni kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab sebutkan antara maknanya adalah litaqlil, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang bilangannya sedikit. Untuk menunjukkan sesuatu yang bilangannya itu sedikit. Baik. Tetapi dalam Quran, Allah ada gunakan ayatnya qad ya'lamillah. Baik. Kita ada qad dan kemudian kita ada fi'il mudhari' kat sini. Terjemahannya, sesungguhnya Allah mengetahui. Baik. So, sesuai ke kita nak masukkan kat sini? Sesuai tak? Kita nak kata sesungguhnya Allah mengetahui, dan pengetahuan Allah tu sikit ke banyak kalau ikut kaedah bahasa Arab. Qad campur fi'il mudhari' antara maknanya adalah apa? Taklil, menunjukkan kepada sedikit. Adakah pengetahuan Allah sedikit? Tidak. Maka timbul satu lagi kaedah dalam bahasa Arab. Qad kalau selepas itu fi'il mudhari', maka ia juga menunjukkan kepada apa? Litaksir. Oh, banyak. Menunjukkan kepada banyak. Sebab apa? Sebab satu ayat ni je telah merubah kaedah bahasa Arab. Asalnya tak ada. Asalnya digunakan untuk sedikit je. Lepas datang Quran, barulah ulama bahasa kena tukar. Kena tambah lagi. Ada yang kena tukar. Ada yang kena tambah. Sebab apa? Tak sesuai dengan Quran. So Quran dia adalah benchmark untuk bahasa Arab. So apa yang ada dalam Quran itu semua adalah betul sebab datang daripada Allah. So kaedah bahasa Arab yang nak kena adjust, yang nak kena tukar ataupun nak kena tambah. So jadilah selepas daripada itu, qad kalau campur dengan fi'il mudhari', dia bukan sahaja untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sedikit, tetapi dia juga menunjukkan kepada sesuatu yang banyak. So kaedah bahasa tu telah berubah sebab Al-Quran. Maka inna asal muasalnya ia digunakan di awal ayat. Tetapi bila Quran datang dengan bawa bentuk yang berbeza, maka kaedah bahasa telah berubah. Kenapa? Kerana Quran macam tu.
So dia kena ikut apa yang Quran sebutkan. Baik. Inna dan juga anna kita telah lihat, cuma di awal ini kita tak masukkan innama dan juga annama. Kita asingkan dulu sebab dia nanti ada kategorinya yang berbeza. Yang kedua, kita telah melihat pada qad dan qad yang di awal ini, kita fokuskan selepasnya itu adalah fi'il madhi dulu. Kita fokuskan dulu untuk fi'il madhi. Kalau selepasnya itu fi'il mudhari', boleh tak? Boleh je, boleh lah. Boleh je. Kerana makna asasnya itu adalah sesungguhnya. Makna asasnya sama. Cuma bila masuk nanti part tadabbur, so itu yang nanti akan jadi berbeza. Untuk banyak, untuk sedikit, untuk tahqiq, untuk tawakkuk. So itu nanti bila masuk bahagian tadabbur untuk fi'il mudhari', dia nanti berbeza. Tapi makna umum dia boleh kita ambil. Dia adalah untuk taukid, penegasan. So untuk tak nak bagi kita macam susah, rasa payah sangat, so okey je. Dia khususnya sekarang ni untuk fi'il madhi, tapi kalau lepas fi'il mudhari' boleh tak? Boleh je. Boleh je kita ambil. So asalkan dia ada qad, okey je. Kita ambil lah dia untuk huruf taukid. Baik, kita melihat pada seterusnya. La. La. Benar-benar atau sungguh. Selepasnya isim, fi'il atau harf. Baik. Kita pernah sebelum ini, awal dulu waktu kita belajar isim, la ini kita dah jumpa tak? Dah. Kita dah pernah jumpa dah. Kategorinya apa? Huruf jar. Dia adalah huruf jar. Maknanya adalah bagi ataupun untuk. Baik. Huruf jar tu kita ada dua lah. Li dan juga la. Sekarang ni untuk la kita dah tahu dia bukan saja huruf jar, tapi ia juga adalah huruf taukid. So la dia dah ada dua. So kita dah bertambah lah kan. So dalam satu huruf dia ada beberapa penggunaan dia. Jadi la, so dia akan tambah menarik. Dia bukan saja huruf jar, tapi dia juga adalah huruf taukid. Jadi bila dia jadi huruf taukid, maka makna dia pun berbeza lah. Dia bukan makna bagi ataupun untuk, maknanya adalah benar-benar ataupun sungguh. Jika huruf jar ini, huruf jar selepas huruf jar adalah apa? Jar adalah tanda untuk apa? Dia adalah tanda untuk isim. Kan? Huruf jar dia berada di depan isim. So lepas huruf jar selepas itu mesti isim. Kan? Tetapi la ini dia boleh datang selepasnya itu isim, selepasnya fi'il dan juga selepasnya itu harf. So lepas ni kalau kita jumpa lam baris atas, selepas itu dia tak semestinya isim. Dia boleh jadi fi'il, dia boleh jadi harf. Selepasnya itu. So dia dah tak boleh jadi tanda isim lah. Awal dulu kita ambil semua isim. And so sekarang kita dah tahu dah. Selepas la dia tak semestinya isim, dia boleh jadi fi'il dan juga harf. Mana-mana pun. Baik. Kita lihat pada contoh. Waladarul akhirati khair. Waladaru. Nak buat apa? Kita potonglah wa tu, asingkan dia. Lagi kita asingkan wa yang berada la yang berada di depan. Baik. So la ini dia sama dengan huruf jar dari sudut kedudukan. Dia berada di awal perkataan. Di awal perkataan. Jadi nak buat apa? Kita asingkan dulu, kita potong dia dulu, asingkan. Maka la ini apakah kategorinya? Dia adalah huruf taukid. Baik. Macam mana kita nak tahu? Selepas dia tu isfi'il. Macam mana nak tahu dia huruf taukid ataupun dia adalah huruf jar?
Untuk permulaan ni, tengoklah terjemahan. Tengok kita bezakan dengan melihat kepada terjemahan. Kalau dalam terjemahan ada bunyi tegas, maka dia adalah taukid. Waladarul akhirati khair. Terjemahan dia takkan apa? 1630. Saya tengok macam. Dia guna pasti ke sungguh? 1630. Quran terjemahan perkata saya guna dan sungguh negeri akhirat. Ya. Kalau terjemahan ayat Dan rumah. dan Dan rumah. dan Rumah. rumah. Betul. Darul. Betul. Betul lah. Dar itu digunakan untuk rumah juga, betul. Rumah Negeri pun ada, akhirat. Ustaz. Ya. Negeri pun ada kot Negeri. Boleh. Dar tu boleh guna negeri. Dar tu juga boleh guna rumah. Boleh je. Kubur pun boleh Ustaz, dar. Kubur pun boleh. Kan, ya Darul dar. Ihsan. Betul. Masya Allah. Baik. Dar ini umumlah penggunaan. Kita selalu gunakan untuk rumah. Tetapi dar itu seperti biasalah kan, perkataan dalam bahasa Arab dia ada beberapa makna. Kita gunakan dan kebiasaan kita guna untuk rumah. Tetapi kebiasaannya orang Arab gunakan untuk apa-apa tempat. Dia adalah satu nama tempat. Contoh kalau rumah kita, sebab kita guna rumah sebab waktu awal Nabi dakwah tu di Mekah kan, di rumah Al-Arqam, kita guna Dar Al-Arqam kan, rumah Al-Arqam. Sebab tu kita ada dalam Malaysia ni nama negeri kita Selangor Darul Ihsan kan, ejaannya adalah Dar. Selangor Dar Al-Ihsan. So ni dar sama dengan dar. Adakah dia rumah? Dia adalah satu tempat yang khusus. So bila kita nak sebut dar ini digunakan untuk satu tempat kepunyaan seseorang ataupun satu tempat yang kita nak nyatakan sifat dia tu apa. Contoh ada orang perpustakaan yang paling besar sebelum ini di Pakistan tak salah saya, namanya Dar Al-Hikmah. Kita sebut Darul Hikmah lah. Kita sebut Darul Hikmah, tapi nama dia Dar Al-Hikmah. Kenapa Dar Al-Hikmah? Itu tempat yang penuh dengan hikmah. So sebab tu terjemahan, ada terjemahankan rumah, ada terjemahankan dengan negeri. Boleh. Boleh kedua-duanya betul, kerana dia asalkan dia merujuk kepada tempat, okey. Jangan dia rujuk kepada orang lah, tak boleh lah. Merujuk kepada tempat, okey. Kita boleh guna perkataan dar itu. Macam kubur pun kita guna dar juga. Kenapa? Sebab dia adalah satu tempat. Dia nama kepada satu tempat tanah perkuburan. Baik. So itu kalau terjemahannya, Assalamualaikum ya ahlad dar ataupun ahlud diyar. Kan, salam sejahtera ke atas penghuni. So bila kita sebut penghuni, merujuk kepada apa? Satu tempat lah yang dihuni. Itu menunjukkan kepada tempat dar. Baik. Dan terjemahan ada perkataan apa? Ada perkataan sungguh. Dia tak ada perkataan apa? Bagi ataupun untuk. Maka kita tahu lam di sini dia adalah huruf taukid. So selepas ni itu kita tak perlu pastikanlah depannya itu terpulang, apa-apa pun dia boleh. Sekarang kita tak boleh, bila kita dah tahu dia huruf taukid, kita tak boleh pukul rata lah selepas dia itu isim. Kan? Ada waktu dia akan isim, ada waktu dia bukan isim. Ustaz, contoh lahum boleh jadi bagi mereka ataupun sesungguhnya mereka Baik. Cantik. Untuk lahum, ini selalu kita jumpa. Lahum, lakum dinukum waliyadin. Baik. Untuk lahum, lakum, lahu, terjemahannya apa? Ini terjemahan untuk kamu, agama kamu, ataupun untuk. Bagi ataupun untuk. Ini adalah huruf jar. Dia bukan huruf taukid. So boleh tak
kita nak terjemahkan dia dengan makna taukid tak boleh kerana penggunaannya di sini adalah huruf jar. Maka terjemahannya kena ikut kepada penggunaan dia di situ. Nak guna yang mana satu, so itu kena lihat pada konteks ayat tu. Sesuai tak sesuai digunakan huruf taukid di situ. Itu kemahiran bahasa, dari sudut bahasa. So lahum lakum kita biasa jumpa. So sekarang kita dah tahu dah. La ni dia, sebelum kita ambil dia huruf jar, okey. Tapi kita kena berhati-hati juga ada waktu yang la itu dia adalah huruf taukid. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Perkataan lahuwa. Apa kita potong la yang berada di depan itu, asingkan. So ini dia adalah isim dhamir. La ini dia adalah huruf Taukid. taukid. Kalau tengok terjemahan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ia satu ujian yang nyata. Ada. Kita ada inna kat sini. Inna ni apa? Huruf taukid. Kemudian dia ada lagi di situ la lagi di situ, huruf taukid juga. Walad darul akhiratu khair. Baik. Walad daru sama dengan atas tadi. Kenapa? Baik, di sini bentuknya dengan atas. Saya ke bawahkan sikit. Yang atas ni bunyinya waladarul akhirah. Bawah waladdarul akhirah. Apa bezanya? Bezanya yang di bawah ini dia adalah la campur dengan ad-dar. Yang ini la campur dar je. Dia tak ada alif lam. Sebab itu dia berbeza. Waladarul akhirah dengan waladdarul akhirah. Waladdarul akhirah. Bezanya pada alif lam, betul bunyinya itu macam berbeza, tapi dia sama je. So kita nak potong kat mana kalau macam ni? Kita potong lam yang depan je lah. Sahaja. Kan? Sebab lam tu dia adalah huruf yang pertama. Baik, la yang depan tu dia adalah apa? Ia adalah huruf taukid. Baik, daru itu kemudian cari dia punya tanda ataupun ada ataupun tidak ada. Baik. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Perkataan walaqad, wa tu kita potong asingkan. Apa yang tinggal? Laqad. Laqad biasa tak jumpa? Sangat biasa. So laqad kita boleh potong dia asingkan. Sebenarnya dia ada dua perkataan di situ. So la qad. La apakah kategorinya? Dia adalah huruf taukid. Qad dia adalah huruf taukid. Sebab itu dalam terjemahan ada yang meletakkan la di awal ini dia adalah huruf qasam. Kan? Sebab itu terjemahannya apa? Demi sesungguhnya. Terjemahkan dengan demi sesungguhnya. So demi itu bunyinya apa? Bunyinya bunyi apa tu? Assalamualaikum. Bunyi huruf sumpah lah. Ya. Bunyinya bunyi huruf sumpah. Tapi hurufnya adalah lam. So lam pun kita tahu sebelum ini ada juga dimasukkan dalam kategori huruf sumpah jugalah. So nak buat macam mana? Baik. Sebenarnya kebanyakan untuk laqad ini, so ulama ada selisih pendapat lah. So ada yang letakkan lam itu sebagai huruf sumpah, ada yang letakkan dia sebagai huruf taukid. So nak letakkan mana-mana pun boleh.
Mana-mana pun boleh, tidak ada masalah. Kalau bukan dalam kitab-kitab, ada kitab letakkan dia sebagai huruf sumpah, ada kitab yang letakkan dia sebagai huruf taukid. Kita lihat pada contoh, di sini diletakkan walaqad dalla al-lam jawab lil qasam al-mahdhuf qad harf tahqiq. Which ini harf tahqiq Ustaz, bukan taukid. Dia samalah. Taukid ataupun tahqiq. Tahqiq ini dia punya fungsi. Dia letakkan sekali di situ. Walaqad al-waw harf ataf, al-lam jawabul qasam al-mahdhuf, wa qad harf tahqiq. Wa harf ataf, la lam at-taukid, qad harf tahqiq. So ada yang letakkan sebagai taukid, ada yang letak sebagai jawab al-qasam al-mahdhuf. Jawab kepada sumpah yang telah dimansuhkan, telah dihilangkan. So kita nak ambil yang mana? Boleh je. Kita ambillah dia sebagai huruf taukid. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Perkataan la labitha. Kita nak buat apa? Potong lam yang berada di depan tu. Lam yang pertama ini kategorinya apa? Dia adalah huruf taukid. Labitha. Perkataan dia yang ada pada perkataan labitha? Perkataan 3 huruf, Baik. tengah bukan sukun. Besarkan sikit. Tak bisa PL Ustaz. PE kan? Kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan PE akhir mati. atas di tengah bukan sukun. Maka ia adalah fi'il. Fi'il apa? Putih. Fi'il madi. Madi Ustaz. Baik. So selepas huruf la, dia mesti tak isim, dia tak mesti. Dia boleh datang apa pun bentuk. Fi'il, isim ataupun harf. Dan di sini bentuknya datang fi'il madi. Lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Untuk perkataan ini lala bisa dengan waladdar. Okay, baik. Yang ini tadi dia alif lam, yang ini dia bukan alif lam pula. Jadi macam mana? Kita tengok pada bunyi perkataan tu. Kalau macam ni dia ada 2 lam kat depan, tetapi huruf ketiga itu ada sabdu. Maka dia itu adalah alif lam. Tapi kalau tak ada sabdu, lala bisa, maka dia adalah perkataan yang bukan alif lam lah. Yang kita tak perlu. Kalau kita asingkan dia bukan alif lam. Tu tak apalah. Kita potong je, nanti kita tengoklah apa yang tinggal, lepas tu letakkan, cari tanda letak kategori tu je. Tak yang pening-pening. Lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Buat je step kita. Step kita buat apa? Potong. Nak potong apa? Potong lam yang berada di depan itu. Lam ni ada sabdu. Okey tak? Okey je. Tak ada masalah. Tak ada hukum tajwid. Baik. Lam yang depan tu apakah kategorinya? Dia adalah huruf taukid. Nak pastikan macam mana? Tengok terjemahan. Cari perkataan sungguh, benar-benar ataupun pasti kerana digunakan terjemahan tu. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah perkataan laju. Laju apa perkataan dia yang ada? Kita ada waw alif sukun akhir perkataan. Maka kategorinya adalah fi'il madi. Selesai. Tak boleh fikir ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, tak payah fikir. Cari je tanda yang ada, jalan. Seterusnya, fala ni'mal mujibun. Step kita yang pertama, seperti biasa, potong. Nak potong apa? Kita potong fa yang berada di depan. Maka. Asingkan. Kemudian, potong lam yang berada di depan. Asingkan dia. Jadilah fa, la, ni'ma. Fa kita boleh ambil lagi, kita hold. La, apakah kategorinya? Ia adalah huruf taukid. Ni'ma, betul, carilah tanda yang ada pada perkataan selepas itu. Kalau ada tanda, jalan. Kalau tak ada tanda, kita hold dulu. Ni'ma, ada tak tanda?
Ni mah. Ni awal dulu kita belajar. Kita ada Ada perkataan 3 huruf ni. 3 huruf, huruf di tengah Oh. sukun. Maka kategorinya adalah apa? Dia adalah Sin. ingat lagi tak? Kita lama tak buat latihan saya rasa. Betul. Kita tak buat latihan kan? InsyaAllah ni next week kita buat latihan insyaAllah. Fala sawfa ta'lamun. Sebab takut kita lupa tanda yang awal. Banyak dah ke depan kita belajar. Takut terlupa yang awal-awal tu. Kita dah lalu apa? Isim mausul, isim isyarah. Takut kita lupa perkataan-perkataan tu semua dan tanda-tanda awal dulu madi dan mudhari' tu. Fala sawfa ta'lamun. Nak buat apa? Potong. Apa nak potong? Fa berada di depan. Kemudian lam yang berada di depan. Baik, nak potong dia ada seni dia kan? Dan dia bukannya boleh main sembrono potong, betul tak? Kita potong ni semua ada sebab dia kan? Semua kita potong. Kenapa potong fa? Kerana fa ini bukan sebahagian daripada perkataan. Macam mana tahu? Cara awal ni tengok terjemahan ada tak perkataan maka ataupun lalu. Kemudian kita ada la. Kenapa la ni potong? Kerana dia adalah sama ada huruf jar ataupun huruf taukid. Tu nak buat apa? Tengoklah terjemahan letakkan apa. Kalau terjemahan tu ada sungguh, benar-benar ataupun pasti, maka dia adalah huruf taukid. Selesai. Saufa. Apakah kategorinya? Ni awal dulu ni. Ini awal dulu ni. Kita belajar harf dulu. Apakah dia ni? Saufa. Isim Ustaz. Baik, dia isim. Maaf, dia bukan. Bukan isim. Saufa ini dia bukan isim. Mudhari'. Awal dulu kita belajar. Antara yang awal dulu. Lepas kita Saufa. belajar isim, fi'il, lepas tu kita belajar harf sikit je. Harf. Ya? Ni Saufa dengan Laisa kita baca dulu. Saufa dan juga sa. Sa. Saufa. Sorry Ustaz. Dia punya terminologi. Dia adalah harf. Harf apa? Harf is Ifham. Mengarut dah Ustaz. dia adalah harf istiqbal. Ingat tak harf is Terima kasih kejutkan kita orang. Apa maksud harf istiqbal ni? Huruf yang menunjukkan kepada masa depan. Masa depan. Sesuatu yang akan berlaku pada masa depan. Itu terjemahannya maka, pasti, saufa, akan. Digunakan akan. Juga sesuatu yang akan berlaku. Namanya harf istiqbal. 2 huruf saufa dan juga sin yang berbaris atas. Kedua-duanya berada di awal perkataan. Tak apa, nanti kita buatlah balik latihan-latihan nanti insya-Allah. Baik, ini Kalau buat latihan. ya. Mesti fail kalau buat latihan. Itulah, saya pun rasa lama sangat dah tak buat latihan ni. Aduh, patut kita boleh masuk tajuk-tajuk yang baru-baru ni kita mula dengan latihan dulu. Lupa, lama dah tinggal. Tak apa, nanti kita slowly kita buat. Memang akan ada yang kita terlupa, tapi tak apa, insyaAllah. Kita buat sikit-sikit nanti latihan, kita refresh balik. InsyaAllah. Penting sebab kita tak nak tinggal lah yang lama-lama tu. Kan? Sebab kita nak belajar dulu, ambil masa kita lama tu. Ambil pening kepala kita lama. Baik, la adalah huruf taukid kita yang ketiga. Kita ada inna, kemudian qad dan juga la. La ni selalu kita jumpa. Pertama dia gabung dengan qad, bunyinya laqad, dan dia juga ada pada perkataan yang bentuk isim, fi'il ataupun harf. Dia akan bergabung je. So kita ready sahaja. Cara mudahnya macam mana? Tengok pada terjemahan, tak payah susah-susah, tak payah pening-pening. Baik, huruf taukid seterusnya. Nun. Baik. Nun ini dia mesti huruf nun lah. Yang kedua, dia mesti bersabdu.
dan dia mesti baris atas. Kalau dia nun, dia bersabdu dan dia baris bawah. Kita terima tak dia sebagai huruf taukid? Kita tidak tak terima dia sebagai huruf taukid. Kalau dia nun, dia bersabdu dan dia baris depan, terima tak? Juga kita tak terima dia sebagai huruf taukid. Huruf taukid adalah nun bersabdu berbaris atas. Baik. Dan kedudukannya di mana? Dia berada di hujung perkataan. Hujung perkataan apa? Hujung perkataan fi'il mudhari'. So nun baris atas, dia di akhir perkataan dan dia hanya berada pada fi'il mudhari' sahaja. So kalau kita jumpa ada nun sabdu baris atas dan dia bukan fi'il mudhari'. Maaf, sebelum tu, maksudnya dia bukan bersambung dengan fi'il mudhari'. Sebab ni dia bersambung dengan fi'il mudhari'. Maka kita nak buat apa? Kita hold dulu perkataan itu. Kerana nun yang taukid ini dia hanya akan bersambung dengan fi'il mudhari' sahaja. Contoh, kita ada perkataan yaf'alu contohnya. Ya, fi'il mudhari'. Ya, dia perkataan huruf akhir baris depan. So dia akan berada di sini. Saya ingat pula titik. Dia berada di belakang ni, dia bersabdu dan dia baris atas. Jadilah bacaannya macam mana? Yaf'alunna. Yaf'alunna. Baik. Dalam terjemahan, dia akan ada makna apa? Pasti. Dia akan Lagi, akan ada makna sungguh. Akan ada makna benar-benar. So, itulah perkataan dia, apa yang taukid, apa yang kata penegar dalam bahasa Melayu, itulah dia yang kita akan jumpa. So dia berbezalah ikut nanti pada kesesuaian dan juga kesedapan ayat. Dia nak kena bagi sesuai satu, nak bagi sedap pun satu cerita. Kita lihat pada contoh. Saya besarkan. Surah Taubah ayat 65. La yaqulunna innama kunna. Perkataan la yaqulunna. Baik. Nak buat apa? Setiap kita pertama sekali potong. Nak potong apa? First kali potong lam yang berada di depan. Lagi ada boleh potong? Ada nun sabdu yang berada di belakang. Baik. Macam mana nak pastikan nun ini adalah, kita rasa nun ini adalah huruf taukid? Baik, boleh. Boleh je cakap dia huruf apa. Tapi kena buktikanlah. Macam mana nak buktikan dia adalah huruf taukid? Tengok sebelum tu. Sebelum tu dia kena apa? Dia kena fi'il mudhari'. Yaqulu apakah kategorinya? Cari tanda. Ya, dia perkataan huruf akhir baris depan. Maka apakah kategori yaqulu? Ia adalah fi'il mudhari'. Maka bila fi'il mudhari' selepas itu ada nun sabdu, maka nun itu dia adalah huruf taukid. Lepas itu terjemahannya la yaqulunna. Terjemah letakkan apa? Saya nak tengok juga. Sebab ada dua huruf taukid kat situ. 965. Terjemahan saya, dia letakkan pasti mereka akan menjawab. Kalau dalam terjemahan biasa, nescaya mereka akan menjawab. Oh, lagi tak ada penegasan. Pasti mereka akan menjawab. Ada yang terjemahan lain daripada ni? Saya punya pasti mereka akan jawab. La di awal sini dia juga adalah huruf. Sungguh mereka menjawab sungguh. Sungguh mereka menjawab sungguh-sungguh. Itu terjemahan perkata. Ya. Terjemahannya tak sedap. Tetapi terjemahan dia tepat. Bunyinya macam pelik. Tetapi terjemahannya tepat. Saya punya terjemahan tadi, pasti tu ada lagi, sungguh lagi ada. Pasti mereka akan jawab. Pasti tu ada berapa? Pasti mereka akan jawab ada berapa? Satu je penegasan. Sini ada berapa? Ada satu, ada dua. So sepatutnya ada berapa? Ada dua penegasan. Sungguh mereka menjawab. Sungguh mereka menjawab. So ada satu saja. So terjemahan tadi yang pasti mereka menjawab sungguh-sungguh. Itu ada dua. Ataupun kadang-kadang kan, sebab kadang terjemahan nak letakkan dia macam pelik. Sebab kita selalu guna penegasan satu je. Kan? Sebab tu terjemahan tak letakkan dua, letak satu. Tapi kalau kita nak terjemahkan sendiri, kita boleh letak macam mana?
sungguh pasti mereka akan berkata. Menjawab. Kita boleh letakkan macam itulah. Ataupun boleh letakkan pasti ataupun sungguh mereka akan berkata. Mereka akan berkata. Atau Ustaz, di sini dia kata pasti mereka akan menjawab. betul. Sama macam terjemah saya. Terjemah saya pasti mereka akan menjawab. So huruf taukid ada satu je, sedangkan dalam perkataan ni ada dua. Kita ada la kat depan tu dan kita ada nun sabdu kat belakang. So sepatutnya ada dua. Dia tak boleh ada satu. Tapi terjemahan kita fahamlah kenapa dia letak. Saya punya sungguh mereka menjawab sungguh. Itu betul. Sungguh mereka menjawab sungguh. Bunyinya tak sedap tapi itulah dia terjemahannya yang tepat. So kita tahulah kenapa dia tak letakkan dua huruf taukid, sebab nanti bunyinya jadi pelik, jadi kurang sedap. Pelik, orang tak biasa dengar. Tapi itulah di Quran. Dia kena ada dua. So kan bila kita tengok teks Arabnya kita tahu dia bukan ada satu tetapi dia ada dua. Surah Yusuf ayat 35. La yasjununnahu hatta hin. La yasjununnahu. Nak buat apa dulu? Potong. Nak potong apa? Pertama sekali potong dhamir yang berada di belakang. Baik. Kemudian nak buat apa lagi? Potong lam yang berada di depan. Lagi potong balik nun sabdu yang berada di belakang. So hu ini okey, kita selesai. Kan kita tahu ni adalah isim dhamir, dia tak ada apa-apa isu lah, tidak mengelirukan. La yang berada di depan ini kita rasa dia adalah huruf taukid. Caranya mudah, tengok dalam terjemahan ada tak perkataan taukid. Baik, tinggal nun sabdu baris atas ni. Nun sabdu baris atas kita rasa dia adalah huruf taukid. Baik. So nak pastikan macam mana, tengoklah perkataan sebelum nun itu. Tanda ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka yasjunu kategorinya ialah fi'il mudhari'. Maka bila fi'il mudhari' confirm nun ini dia adalah huruf taukid. Ni terjemahan letakkan apa pula? Surah 12:30. Agar dia menjarakan nak letak memang sungguh. Apa? Kalau saya nak letak memang sungguh. Memang sungguh. Boleh. Saya lah kalau saya nak letak. Boleh. Haji Zalilah terjemahan letak apa? Dia kata agar dia memenjarakan sungguh. Agar dia memenjarakan sungguh. Sungguh dia. Sungguh dia. Terjemahan perkata saya untuk benar-benar memenjarakannya. Itu terjemahan perkata. Kalau terjemahan ayat, mereka harus memenjarakannya. Ya. So terjemahan perkata untuk benar-benar memenjarakannya. Dia mencabar sebab dia dua. Nak bagi jadi sedap tu susah. Sama dengan Quran saya lah. Untuk benar-benar memenjarakannya. Baik. Kalau nak masukkan, kena masukkan dua. Ia pasti, ia sungguh pasti ataupun ia benar-benar pasti akan memenjarakannya. Tu kalau masukkan dua-dua lah kan. Ia benar-benar pasti akan memenjarakannya. Begitu dia punya terjemahan dia. Au la ta'udunna fi millatina. La ta'udunna. Baik. Jadi kalau yang macam tadi ni, cabarannya, tambahannya di sini kita lihat apa? Nun ini belakang tu disambung lagi dengan dhamir. So kita okey je. Kenapa? Kalau kita ikut step, insya-Allah okey. Step kita apa? First kali buat apa? Potong. So kalau kita potong semua, kita akan okey lah. Kita tak ada masalah. Dia sambunglah dengan apa pun, kita akan tetap nanti boleh asingkan dia mengikut kategorinya masing-masing. So dia ada sambung dhamir ke tak sambung dhamir ke, kita okey je, letaklah banyak mana pun. Kita buat je kita ikut ini ya, step. Aula ta'udunna. Nak buat apa first kali? Baik, potong apa yang boleh dipotong. Kat sini kita dah belajar lam kat depan ni boleh potong.
pertama sebab sebelum ni dah tahu dia adalah huruf jar. Sekarang ada kemungkinan dia adalah huruf taukid. Baik. Kemudian kita ada apa? Nun sabdu di belakang berbaris atas, maka ia ada kemungkinan adalah huruf taukid. Kenapa Taukid. ada Sungguh. kemungkinan? Sebab kena pastikan dululah. Sesuatu nak buat kena pastikan dulu, tak boleh sekap jarang. Tak boleh nak main agak-agak aja lepas tu kita terus tuduh dia, tak boleh, kena pastikan. So nak buat apa? Tengok perkataan sebelum tu. Ta dia perkataan huruf akhir baris depan, maka ta'udu kategorinya ialah fi'il mudhari'. Maka kalau itu fi'il mudhari', maka nun sabdu baris atas ini pasti dia adalah huruf Taukid. sebab sebelumnya ada fi'il Ada. mudhari'. Alhamdulillah selesai tanda kita. Bukti selesai, lengkap bukti kita. Latus alunna amma kuntum taftarun. Latus alunna seperti biasa, la di depan, nun di belakang. Ini kita kategorikan la itu adalah huruf taukid. Nun ini dia adalah huruf taukid, tapi kena semak dulu perkataan sebelum nun itu. Ta dia perkataan huruf akhir baris depan, maka tus'alu kategorinya adalah fi'il mudhari', maka dia confirmkan pada kita bahawa nun itu adalah huruf taukid. La ta'tunnani bih. Potong pertama kita ada lam di depan. Kemudian kita ada apa? Belakang kita ada apa? Belakang Ni. ada yang boleh potong? Ni. Ya ke ni? Ya. Ya. Ni. Ni. Ya. Ni. Baik. Betul. Ni itu yang dipotong. Kenapa ni? Itulah dia. Ada waktu dia ya saja. Ada waktu bunyinya ni. Ada waktu bunyinya ya, ini baris atas. Ada waktu bunyinya nia. Itulah dia sama semua. Kita tengok pada huruf yang datang sebelum itu menjadikan dia ada nun ataupun tidak ada. Tidak ada. Baik, sudah asingkan. Alhamdulillah, ini dah ada kategorinya. Ini dah ada kategorinya. Tinggallah tak tunna. Ada lagi boleh dipotong? Ada B. ada nun sabdu. Potong, asingkan. Apa yang tinggal? Tak tu. Tun. So ini adalah huruf taukid. Lam yang di depan, nun sabdu ini kita rasa ada kemungkinan dia adalah huruf taukid. Ni di belakang itu dia adalah isim domain. So tinggal pastikan sahaja. Tak tu tandanya ta dia perkataan huruf akhir berbaris Depan. Maka tak tu kategorinya adalah fi'il mudhari', maka nun selepas itu dia adalah Taukid. Taukid. wala tahsabannallaha ghafilan. Baik, kita nampak ada nun sabdu di akhir. Dia adalah huruf taukid. Baik, selepas pengalaman-pengalaman kita pada yang lepas-lepas, kita tahu nun sabdu di belakang dia adalah huruf taukid. Tapi kena pastikan nun itu adalah sabdu. Wala nabluwannakum. Tak bisa potong apa? Kum di belakang, potong la kat depan, potong nun itu. Okay, kita dah ada. Ini settle isim dhamir, ini huruf taukid, ini kita rasa dia huruf taukid, tengok perkataan sebelum itu. Tapi sekarang kita dah buat banyak, kita tahu dah, insya-Allah. Kan kalau huruf sebelum tu dia mula dengan nun, huruf sebelum tu mula dengan ta, huruf sebelum tu mula dengan apa lagi? Apa lagi ada? Ya ada hamzah. So kita tahulah itu semua adalah huruf mudhari' kan. So kita tahu dah. So tak payahlah nak cari tanda lengkap, kita carilah jalan shortcut. So nak sampai shortcut tu kena tahu dulu kan apa proses dia. So lepas ni kita tahu dah. Ada nun taukid, tengok sebelum tu.
ada tak hamzah nun ya ta di awal perkataan? Kalau ada, jalan. Maka dia nun itu adalah huruf taukid. Perkataan sebelum itu dia adalah fi'il mudhari', settle. Ustaz, Layak batat. Ya saya. kenapa guna sampai 2 taukid Ustaz? La guna na tu guna juga. Itu sebab kita belajar huruf taukid. Ustaz, saya pun nak tanya, adakah mesti dia pair Ustaz ataupun majority dia pair? Baik, itu saya nak jawab di hujung, tapi sebab Haji Syah dah tanya, saya jawab terus. Setelah pengalaman kita melihat kepada contoh-contoh ini, kenapa saya bawa contoh-contoh ni? Kerana inilah bentuk-bentuk yang ada. So, kita dah nampak untuk nun taukid ini selalunya dia akan pair dengan apa? Dah. Selalunya dia akan pair dengan lam. Lam taukid juga yang berbaris atas selalunya. Pada kebanyakan tempat. So bila kita tengok dalam contoh banyaknya ada lam. So itulah dia yang saya nak bawa gambaran dalam Quran, banyaknya begitu. Tanpa kita menafikan ada tak dia seorang-seorang saja? Ada. Tapi banyak tak? Dia tak banyak. Banyaknya apa? Dia bersambung dengan, dia pair dengan lam. Layah batanna amaluka. Layah batanna, kita ada nun sabdu kat belakang, lam kat depan. So ini pun sebenarnya dah jadi apa? Indikator kat kita dah. Bila ada nun kat depan tu ada lam, maka nun itu pasti apa? Huruf taukid. Pasti huruf taukid. So dah tak perlu semak dah yang tengah-tengah tu. Dia mudhari' ataupun tidak. Katakan nak semak. Kita nak semak satu semua ke ataupun semak satu huruf saja? Satu huruf saja sekarang ni sudah memadai. So itu cara pantas untuk yang bijak cari jalan singkat. So bila kita dah dapat, kita okey dah lah. Kita boleh dapat baca dah bentuknya itu macam mana. Wala takunanna. Kita ada nun sabdu kat belakang, kita ada lam kat depan. So kalau dah pair ini, insya-Allah dia adalah huruf taukid. Saya takut dia bukan, tak apa. Tengok sebelum tu mudhari' ke tak? Tengoklah huruf dia bermula dengan ta. Ta adalah awal huruf mudhari'. Ke nun di situ dia adalah huruf taukid. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba qablikum. La tublawunna, apa yang ada? Potong nun sabdu di belakang dan potong lam yang berada di depan. Nampak ada pair, maka apa? Insya-Allah confirm nun itu adalah taukid. Walaupun mungkin dalam terjemahan kita hanya akan jumpa satu saja perkataan taukid, tapi kita tahu dia ada dua. So kita ambil lah dia ada dua. Dia bukan ada satu. Tublau. Tengoklah huruf pertama. Itulah adalah huruf mudhari'. Mendouble confirmkan lagi. Nun itu. Nun sabdu itu adalah huruf taukid. Wala tasma'unna. Nun sabdu baris atas di belakang dan di depan itu lam. Ini adalah pair dia. Maka dia adalah huruf taukid. Perkataan tasma'u bermula dengan ta, mendouble confirmkan lagi nun sabdu di belakang itu adalah huruf taukid. Alhamdulillah. Maka ini huruf taukid kita yang keberapa ni? Yang keempat kita ada inna, anna, qad, la. Ni yang ketiga ini yang ketiga. Huruf taukid sebab inna dan anna sekali. Yang keempat. Apa tadi? Satu lagi saya tertinggal. Inna, anna, qad, la. So inilah. So inna anna tu kalau kita asingkan dia ada 4, kalau kita sekalikan dia ada 3. Sebentar saya nak tengokkan sekejap dalam Al-Quran contoh-contoh yang baik. Ini bahagian yang untuk kita beri perhatian bersama-sama. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ya, mulai ayat 228. Okey.
Baik. Ayat ini Al-Baqarah ini tengah ayat yang cerita tengah cerita pasal talak. Baik. Bila ayat sedang bercerita tentang talak, dia bermula sebelum tu. Bila Allah sebut tentang haid, tentang yas'alunaka 'anil mahid. Tentang nikah, tentang bila bertanya tentang haid, maka dah masuk cerita tentang perempuan. Dan dia membawa kepada ayat yang ke-228. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak. Yatarabbasna. Baik, kita ada nun di akhir perkataan berbaris atas. Baik, adakah di nun taukid? Tidak. Bukan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sabdu. Alhamdulillah, selesai. Okey, so kita nak tengok nun akhir perkataan ada sabdu. Bi anfusihinna salasata quru. So kita ada bi anfusihinna. Kita potong bi itu. Ada lagi tak boleh potong? Kita nampak kat belakang tu ada apa? Ada nun sabdu berbaris atas. Okey, baik. Kemungkinan ni adalah apa? Huruf taukid. Kat depan ni tak ada la. So susahlah kita nak pairkan. So macam mana nak pastikan? Tengok ada tak fi'il mudhari'. Ada tak fi'il mudhari'? Hamzah di awal perkataan. Huruf akhir, kalau kita potong ini, dia baris bawah. Baik. Jadi macam mana? Anfusi terjemahannya apa? Diri. Mereka. Diri. Baik. Diri ada tak bunyinya macam bunyi fi'il? Tidak. Tak ada kan? Bunyinya tak ada bunyi fi'il. Baik, maka dia bukan fi'il. Jadi macam mana? Baik. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Di sini perkataan hinna dia adalah satu perkataan. Maka nun di sini dia bukan nun taukid. Dia sekali dengan hinna. Hinna ni apa? Kita selalu pernah dengar henna lah. Henna inai tu kan? Henna inai. Hinna ini dia adalah hunna. Hunna ini adalah dhamir. Dhamir. Untuk perempuan, untuk family banyak jamak. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. So hunna adalah jamak, dia adalah dhamir untuk ramai, hunna. Kadang dia hunna, kadang dia hinna. Dia sama dengan hum lah. Kan? Hum kadang dia bunyi hum, kadang dia bunyi apa? Him. Siratal ladzina an'amta alaihim. So hum dan him. Sini hunna dan juga hinna. Maka nun di sini bersabdu baris atas di akhir perkataan. Adakah ada huruf taukid? Bukan. So itu kalau tengok dalam terjemahan, ada tak perkataan kata penegas? Ada tak kata penegas? Tak ada. Tak ada. Terjemahannya dengan diri-diri mereka. Ada penegas? Tak ada. Kenapa tak ada penegasan? Sebab nun ini dia bukan nun taukid. Dia adalah dhamir sekali dengan ha. Lepas itu ada terjemahan mereka. Mereka itu merujuk kepada siapa? Perempuan. Ramai. Itulah dia al-mutallaqat yang telah ditalakkan. Bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna. So potonglah lam kat belakang tu. Hunna. Sama juga yang tadi. Di sini Dhamir juga. taukid adalah dhamir. Ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. In Sama kunna. juga. Yu'minna billahi wal akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf. So nun yang bersabdu dari atas akhir perkataan di sini semuanya bukan huruf taukid. Ia merujuk kepada dhamir perempuan ramai. Termasuklah kunna. Kunna ni untuk siapa? Dia kana, dia asalnya kana. Campur dengan dhamir inilah. Dhamir untuk perempuan ramai, antunna.
Ini untuk fi'il madhi, jadilah bunyinya kunna. Lepas itu kalau cari dalam setiap perkataan ni tidak akan ada taukid, tidak akan ada kata penegas, tak ada. Yang ada hanyalah mereka ataupun kamu. Ada mereka ataupun kamu. Dua tu je yang ada, tak ada kata penegas. Baik. Maka kita nak kena berhati-hati. Nun dari atas akhir perkataan tidak semuanya taukid, ada waktu dia adalah dhamir. Bila kita tengok dekat depan tu ada ha, kunna, hinna. Bila kat depan tu ada ha, kita berhati wa bu'udatuhunna biraddihinna. Kalau sebelum nun sabdu itu ada ha, kita berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bimbang sebab apa bentuk yang begini. Maaf, dhamir hunna ni dia tak banyak digunakan dalam Quran. Ada kat mana? Ada kat sini. Ini yang paling banyak digunakan. Ada lain tak dalam Quran? Adalah 1-2 tempat, beberapa kali lagi digunakan, tu pun tak banyak. Hanya sebut lagi beberapa kali sahaja. Yang paling banyak inilah dia. Bila cerita tentang wanita ramai, talak. So, adalah cerita ni. Lain daripada itu tak ada. Sebab lepas-lepas ni tak ada dah cerita pasal wanita yang ramai. Cerita pasal isteri Fir'aun, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, kan, isteri isteri Imran, Maryam, isteri Imran, Imrata Imran, kemudian cerita pasal Maryam. So banyaknya wanita itu satu. Bila cerita tentang talak, tentang kahwin, itulah dia cerita tentang wanita secara ramai dan dia tak banyak. Kita akan jumpa di sini yang banyak. Satu lagi yang kita akan jumpa banyak sikit digunakan bila kat surah Nur, surah 24 nanti. Bila cerita tentang apa? Cerita tentang wanita kena tundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. So bila cerita tentang wanita yang ramai khusus, waktu tu akan ada. Lain daripada itu tak ada. Dia tak banyak. Baik. So itu untuk huruf taukid ataupun kata penegas kita yang ketiga. Kata penegas kita yang keempat, iaitulah nun sabdu berbaris atas di akhir perkataan. So yang kita nak kena beri perhatian juga adalah kadang-kala dia ada bersambung dengan dhamir, tapi jangan bimbang, dalam terjemahannya itu takkan ada kata penegas kalau dia itu adalah dhamir. Baik, kita bincang setakat itu, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafarah. Subhanakallah. Barakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah khairah pada semua meluangkan masa pada pagi Jumaat ini. Moga Allah nilai sebagai amal saleh, insya-Allah. Amin. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.